suka nak kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah tentang jalan kecemerlangan, iaitulah dari sisi timbang tara Islam itu sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita baru masuk tahun baru, begitulah. Jadi tahun baru ini sepatutnya lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan kecemerlanganlah yang patut kita cari. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis dalam yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, katanya Nabi SAW, min husnil Islam lil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang itu adalah tinggalkan benda yang tidak bermanfaat. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah hari ini kita dapat keluar sejenak daripada kesibukan dunia, daripada kelalaian dunia, yang akhirnya kita duduk dalam satu majlis, yang majlis ini dijanjikan dengan pelbagai kebaikan. Kan sampai banyak hadis Nabi SAW, man ijtama'a qaumun yatluna kitaballah, daripada hadis, daripada Quran, kan, wa yatadarasunahu, Allahumma salli ala Muhammad, illa, siapa yang berkumpul sesuatu kaum itu, yatluna kitaballah, kemudian dia baca hadis, dia baca Quran, wa yatadarasunahu, kemudian mereka itu saling belajar mempelajari, illa, diberikan 4 perkara. Nabi SAW janji. Apa dia? Illa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Wa khasyiathumur rahmah, diberikan rahmat. Kemudian diberikan naungan malaikat. Dan yang keempat tu lagi dahsyat tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang itulah kata Nabi SAW, duduk dalam majlis ilmu ni, nama-nama kita ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat, yang malaikat itu adalah malaikat yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama. Tuan-tuan, kita muka masuk TV bangga dah tuan-tuan. Wa dzakarallahu Allahumma salli ala Muhammad, masuk TV muka bangga dah. Ini Allah sebut depan malaikat-malaikat. Tuan-tuan, yang sebut ni bukan PMX tuan-tuan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam 4 ni tuan-tuan, satu je yang kita tak boleh rasa, yang kita boleh rasa. 4 yang Allah janji, yang Nabi janji SAW tadi, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada satu je yang kita boleh rasa, iaitulah ketenangan. Tuan-tuan, naungan malaikat kita tak nampak tuan-tuan. Apa yang Allah kata, Allah sebut nama kita depan malaikat, tak nampak tuan-tuan, makan Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan rahmat pun tak nampak tuan-tuan. Tapi satu benda yang kita boleh rasa dan nampak adalah ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, rasa tenang tuan-tuan. Jaminan Nabi SAW, mereka yang duduk dalam majlis seperti ini rasa tenang. Tuan-tuan dapat tak rasa tenang tuan-tuan kalau duduk dalam majlis begini? Kalau rasa tak tenang tu kena risau. Sebab ni janji Nabi SAW. Takut kalau kita tak tenang tuan-tuan, sebab niat kita. Ataupun lagi dahsyat tuan-tuan bermahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dosa-dosa kita yang telah terkumpul lama dulu. Tuan-tuan, pernah dengar tak satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Hadis ni sangat penting bagi saya. Sebab hadis ni Nabi bukan sekadar bercakap, tapi Nabi menggerakkan perbuatan beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu satu hari pernah jumpa Nabi SAW. Akhadha Rasulullah SAW bimankibi. Nabi datang kepada Ibnu Umar ketika itu, dan ketika itu Nabi pegang bahu Ibnu Umar. Tuan-tuan, hadis ni dia satu perkara yang penting. Setiap ungkapan yang keluar daripada mulut Nabi SAW adalah benda penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi kalau ia melibatkan pergerakan. Tuan-tuan, Nabi pegang bahu Ibnu Umar. Kun fit dunya ka'annaka gharibun, kata Nabi SAW, au abirus sabil. Tuan-tuan, hadis ni masyhur tuan-tuan. Salah satu daripada hadis 40 Al-Imam Nawawi. Hiduplah kamu kat dunia ini, buatlah apa pun yang kamu nak buat, tapi pegang 2 prinsip ni, kata Nabi SAW. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Ka'annaka gharibun. Anggaplah hidup ini sebagai orang asing. Tuan-tuan, saya berasal daripada mana? Johor. Tuan-tuan bermahmati Allah, asal daripada mana? Penang ada, kan, KL ada, Johor, Allahumma Pahang ada. Tuan-tuan, dari mana pun asal kita, pegang satu prinsip yang kita ni orang asing.
pegang satu prinsip yang kita ni memang orang asing. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sebelum ni kita dimomokkan makhluk asing, tuan-tuan. Kita faham makhluk asing ni, telinganya besar, perutnya bulat. Kan, makan pula bukan daripada mulut, tuan-tuan, daripada bawah, tuan-tuan. Daripada kaki ada macam-macam makhluk asing yang dibuat. Tuan-tuan, tak, bukan begitu. Nabi SAW kata makhluk asing itu kita. Tuan-tuan, dunia ini adalah tempat asing, paling asing bagi kita. Ini bukan tempat kita, tuan-tuan. Dunia ni bukan tempat kita. Mana-mana pun kita kena campak. Kan, mungkin tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah pun berasal daripada bukan tempat yang kita duduk sekarang. Ada yang berasal daripada Johor, Kelantan dan sebagainya. Akhirnya saya ditempatkan di Putrajaya. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Tuntutan asal, tuntutan kerja. Bukan tempat asal, bukan. Tuan-tuan, mana tempat asal kita, tuan-tuan? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tempat kampung halaman. Kampung halaman datuk nenek kita Adam dan Hawa alaihimussalam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni kita dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Dunia ni tempat asing je, tuan-tuan, tempat asing. Kita ni warga asing, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok warga asing, tuan-tuan. Duduk lama macam mana pun sampai masa balik. Kan, kalau tuan-tuan bermahmati Allah, saya sendiri pernah berpengalaman mengembarakan pergi Mesir dan sebagainya. Mesir lah paling lama saya pernah duduk di dua negara ni. Kan, 5-6 tahun begitu. Tuan-tuan, 5-6 tahun sampai masa balik. Balik, warga asing macam mana dia duduk kerja sekalipun sampai masa balik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tak mampu nak menganggap begitu, rasa diri kita asing. Ambil yang kedua, abirus sabil. Ambil prinsip yang kedua, tuan-tuan. Abirus sabil. Rasa diri kita ni musafir lalu, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa beza warga asing dengan kita panggil musafir lalu ni? Apa beza dia, tuan-tuan? Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Warga asing, dia duduk lama sikit. Sebab nak cari rezeki, sebab nak cari ilmu dan sebagainya. Abirus sabil apa, tuan-tuan? Dia singgah saja. Contohlah, tuan-tuan, pergi umrah. Pergi umrah, tuan-tuan. Sampai masa balik. Balik dah. Kita singgah saja sekejap. Itu namanya abirus sabil. Dan itulah yang dinamakan sebagai kehidupan kita yang sekarang yang sementara. Duduk dunia, tuan-tuan. Kita abirus sabil. Singgah sekejap saja. Sampai masa kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hadis ni sampai tahap Ibnu Umar. Ibnu Umar diberikan ulasan pada hadis ni. Diberikan kesimpulan pada hadis ini. Apa kata beliau? Idza amsayta fala tantazirus sabah, kata beliau. Kalau Allah berikan pinjaman untuk hidup waktu petang ataupun hidup sampai malam, jangan sama sekali kita duk tunggu sampai esok pagi, kata beliau. Sebab tak ada jaminan, tuan-tuan. Bukan tak pernah kita hadap, tuan-tuan. Kita pernah hadapi. Saya rasa semua orang pernah hadap benda yang sama. Subuh tadi kita solat sama. Pukul 10 dah masuk ICU dah, tuan-tuan, kawan tu. 10:30 dapat berita meninggal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita ni tak pernah rasa benda itu, perkara seperti itu sebagai satu pengajaran. Tak, tuan-tuan. Kita anggap takdir sahaja. Sedangkan kematian itu adalah satu episod permulaan dalam hidup kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berjaya adalah orang yang selamat, yang dapat selamat daripada perkara-perkara tersebutlah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lalu episod selepas kematian tu terlalu banyak nak diceritakan. Masuk alam kubur, kata Nabi SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, alam kubur itu sudah seperti mana neraka. Sampai Nabi sebut, Nabi pernah ditarik oleh 2 orang pemuda. Ketika mana Nabi pernah mimpi ditarik oleh 2 orang pemuda. Ditunjukkan 5 Allahumma salli Muhammad, 5 Allahumma salli Muhammad, azab, 5 jenis azab yang Allah turunkan. Nabi fikir itu adalah neraka, tuan-tuan. Akhirnya malaikat kata apa? Ini adalah siksa kubur. Sama macam neraka. Tuan-tuan, itu baru kubur, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum masuk episod seterusnya ke mahsyar, tuan-tuan. Mahsyar pula setiap inci diselidik satu orang entah berapa puluh tahun. Kita hidup 60 tahun, tuan-tuan. Setiap inci pula disiasat 10,000 tahun seorang.
Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, episod-episod itu adalah permulaan hidup kita selepas daripada itu. Sebab takkan mati dah. Dan orang yang berjaya adalah orang yang dapat selamat diri mereka daripada perkara-perkara ni, tuan-tuan. Kalau nak bincang bab berjaya ni, tuan-tuan, ni banyak sangat. Berjaya ikut neraca timbangan Islam itu dia cukup banyak. Panjang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada macam-macam surah. Kita ada surah Al-Mu'minun, kan? Qad aflahal mu'minun. Alladzina, sambung tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada surah Al-Mu'minun, tuan-tuan. Surah Mu'minun tu sepanjang 1-2 muka surat tu, dia cerita bagaimana cara nak cemerlang. Sifat cemerlang, tuan-tuan. Panjang huraian dia, tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa dalam kuliah SPAK ni, saya rasa mesti dah ada yang sentuh dah. Dan sebenarnya huraian setiap tafsiran kecemerlangan itu sangat panjang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hari ni saya tak nak sentuh surah yang biasa kita sentuh, iaitulah surah Al-Mu'minun itu. Hari ni saya nak bawa suatu prinsip juga hampir sama dengan surah Mu'minun itu, tuan-tuan. Saya nak bawa hari ni yang namanya surah Al-Ma'idah, iaitulah ayat 35. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ma'idah ayat 35 juga menceritakan tentang keberjayaan dan kecemerlangan. Cuma ada beza sikit sudut pandangan daripada surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun tadi. Cuma dalam bab ayat ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sentuh satu benda lah sebelum kita masuk cemerlang ni, tuan-tuan. Nak cerita bab kelemahan kita. Tadi awal kita dah cerita dah, kita lemah nak menentukan, nak meletakkan diri kita ni sebagai orang asing. Lemah, tuan-tuan, satu. Kelemahan kita yang kedua, tuan-tuan. Kelemahan kita yang kedua adalah kita menampakkan kelemahan diri kita melalui generasi-generasi yang dah lahir. Generasi kita ni, tuan-tuan, yang kita lahirkan ni, tuan-tuan. Surah Al-Ma'idah ayat 35 ni, dia ada ayat jihad dalam ni. Ada ayat jihad. Padahal perkara utama yang nak disentuh adalah kecemerlangan. Tapi Allah sentuh juga bab jihad. Tuan-tuan puan rahmati Allah, cuba minta anak-anak, cucu-cucu, tuan-tuan puan rahmati Allah, minta lukis logo Islam. Dek, tolong lukis logo Islam. Saya pernah buat di sekolah, tuan-tuan. Kita buat satu pertandingan, lukis logo yang menunjukkan Islam. Islamik tu, tuan-tuan. Kebiasaan kat sekolah ni, tuan-tuan, hatta sampai peringkat universiti sekalipun, diorang akan lukis apa, tuan-tuan? Puan-puan rahmati Allah. Dia akan lukis gambar pedang. Tuan-tuan, Islam ni salamun, Islam, salam. Sejahtera, tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tapi kefahaman yang disempitkan. Disempitkan inilah yang menjadi penghalang sifat-sifat cemerlang tu muncul. Nama jihad je, tuan-tuan. Jihad itu adalah pedang. Salah, tuan-tuan, berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah sebut dalam surah Maidah itu, seseorang itu akan cemerlang apabila dia masuk dalam bab jihad. Dan jihad itu adalah bab yang paling besar, bab terakhir yang Allah sebut dalam surah ini, tuan-tuan. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak jihad, tuan-tuan. Jihad melawan nafsu. Ada orang yang terperangkap dalam nafsu dia. Ada orang yang terperangkap dengan nafsu lah. Nafsu macam-macam nafsu, tuan-tuan. Nafsu nak mencuri, nafsu nak merokok. Banyak sangat nafsu yang kadang-kadang orang terperangkap, yang dia tak boleh keluar. Bahkan kadang-kadang dalam hati dia dah tetapkan dah, aku tahu benda ni jahat, tapi aku tak boleh berhenti. Ketahuilah, tuan-tuan, bila dia dapat berhenti, dia termasuk orang-orang yang berjihad, dan dia adalah orang yang cemerlang. Tuan-tuan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana dia tak mampu untuk lawan perkara tersebut, dia bukan orang cemerlang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Syarat pertama adalah mesti beriman, kata Allah. Iman ni apa, tuan-tuan? Iman ni mesti ada 3 komponen. Tasdiqu bil qalbi, yakin dalam hati dia, yakin sepenuhnya rukun Islam, rukun iman, rukun ihsannya, yakin dengan agama yang Nabi bawa sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan hati, tuan-tuan. Dia ada 3 komponen. Wa iqraru bil lisan, nyatakan melalui lidah. Tak cukup lafaz sahaja. Wal amalu bil jawarih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan amalan, barulah orang tu telah membuktikan yang dia memang benar-benar seorang beriman. Konsep dia sama macam kahwin je, tuan-tuan. Saya buat contoh kahwin. Bermula dengan tasdiqu bil qalbi. Mula dengan yakin dulu.
sesuai ke dia ni dengan aku? Boleh ke dia jaga anak nanti? Kalau tak yakin, kita takkan buat, tuan-tuan. Bahkan kalau yakin semata-mata boleh kahwin, tak juga. Dia mesti ungkapkan, tuan-tuan. Kena ungkapkan. Generasi sekarang ni dia mudah sangat sebut I love you. Apa lagi yang ayat yang manis tu yang dalam TV tu, tuan-tuan. Mudah sangat, tuan-tuan. Sedangkan tasdiqu bil qalbi, kalau timbang-timbang dalam neraca Islam tu, tuan-tuan, dia kalau cakap memang tak jadi, tuan-tuan. Tapi kalau dalam bab perkahwinan, buktikan dengan ijab dan qabul. Itu tanda cinta, tuan-tuan. Itu juga tanda iman. Jika dia dah ungkapkan untuk Nabi dan juga Islam, tuan-tuan makan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kena buktilah, bukti dengan ijab qabul tadi, tuan-tuan makan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Dalam surah cerita bab cemerlang. Kita masuk cemerlang ni dalam 15 minit begitu, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada 3 perkara nak jadi cemerlang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Mestilah bertakwa. Orang beriman yang nak berjaya, pertama dia kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah. Yang kedua, dia kena tahu jalan, kena cari kaedah macam mana nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, tuan-tuan, dia kena ada takwa. Nak gapai takwa, nak capai takwa, dia ada cara dia. 3, tuan-tuan, wajahidu. Kena berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, tuan-tuan. Maka hari ni kita nak cerita takwa. Saya suka sentuh takwa, tuan-tuan. Takwa ini sudah menjadikan seseorang itu berjaya sebenarnya. Nak berjaya, mesti takwa dulu yang kita letak. Yang kita kena tanam. Sebab tu kalau hari Jumaat, tuan-tuan, prasyarat dalam sah khutbah ni apa dia? Apa dia, tuan-tuan? Pesan takwa. Ittaqullah. Tak sebut ittaqullah itu dalam khutbah, batal, tuan-tuan. Sembahyang Jumaat pun tak dibangun dah. Tak boleh. Kena ulang balik khutbah. Sampai tahap puasa yang Allah kata pahala tu Allah sendiri je boleh nilai. Puasa, tuan-tuan, Allah je boleh nilai pahala tersebut. Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Semoga-moga kamu bertakwa. Semuanya berkait dengan takwa, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apakah maksud takwa? Apa makna takwa, tuan-tuan? Saya nak mengajak tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kan? Apa maksud takwa ni, tuan-tuan? Dalam Jumaat tu kan biasa sebut, saya khatib nak mengajak tuan-tuan meningkatkan takwa dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Tapi ini umum, tuan-tuan. Umum sangat. Jadi secara khususnya saya suka nak bawa satu ungkapan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia detailkan tentang takwa ini. Apa kata Sayyidina Ali? Al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. 2, wal amalu bit tanzil, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan mereka Allah Subhanahu wa taala, bila dah mula rasa takut, mestilah beramal dengan apa yang diturunkan Al-Quran yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, redha dengan yang sedikit, kata Sayyidina Ali. Yang keempat, kata beliau, tuan-tuan mereka Allah Subhanahu wa taala, orang yang al-isti'dadu liyaumil rakhil. Orang yang bersedia, siapkan diri dalam untuk perjalanan yang panjang selepas daripada ini. Tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kena takut dulu. Sebab kewujudan kita ini adalah kerana Allah. Kalau Allah tak cipta kita, tuan-tuan, kita tak ada, tuan-tuan, kat sini. Takkan ada di sini. Kat situ saja, kalau kita fikir dalam-dalam tentang perkara ni, tuan-tuan, kalau Allah tak cipta kita, kita tak ada, tuan-tuan. Maknanya Allah boleh ambil, Allah boleh hancur bila-bila saja. Kat situ saja sudah cukup tunjuk betapa kekuasaan Allah itu besar teramat dah. Bahkan, tuan-tuan, bukan sekadar kita ini dihidupkan, diberikan pula kehidupan, diberikan pula episod-episod yang menarik kat dalam dunia ni, tuan-tuan. Semua yang ada dalam diri kita ni pula, kita diberikan peluang untuk kita teroka habis perasaan sedih kita, perasaan gembira kita, rasa masin manis kita, gembira, apa lagi, tuan-tuan, bangga dan sebagainya, yang semua itu Allah beri untuk rasa manisnya dunia dan nanti manisnya akhirat. Supaya kita dapat bandingkan dunia dan akhirat ini, betapa manis dan peritnya dunia dan akhirat itu, tuan-tuan, mengenai Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha, kata Allah, manusia ni dia melampau sangat dah.
Tuan menekan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dia rasa bila rasa lebih rasa ni dia rasa lebih je. Dia nak rasa lebih je. Macam saya sebut sebelum ni kan, 2 tambah 2 4, 2 tambah 2 4. Itu saja yang dia fikir. Bila dia buat baik, dia anggap Allah akan balas baik. Tak, tuan-tuan. Tak ingat ke kita dulu, tuan-tuan? Datuk nenek kita dulu macam mana, tuan-tuan? Lahir telanjang bulat, tuan-tuan. Nama pun tak ada. Tiba-tiba apa yang Allah anugerahkan pada kita, tuan-tuan? Mak ayah kita. Bila kenal mak ayah kita, bila kita mula kenal mak ayah kita, kita tak nak kat orang lain dah. Allah yang cipta kita pun akhirnya kita lupa dah, tuan-tuan. Tu manusia, tuan-tuan. Nak cerita episod manusia ni banyak. Anak yang dah besar pandai nanti dah mula tak nak ikut kita jalan dah. Tak nak dah, tuan-tuan. Balik kampung tak apalah, nanti balik naik motor sendiri. Tak nak dah, tuan-tuan. Yang kecil ni pula ingat sangat kat kita, sayang sangat kat kita, marah ke apa ke, dia ikut, dia sayang je. Ikut je bagaimana, tuan-tuan. Tu manusia, tuan-tuan. Allah Ta'ala, dia bagi pinjam anak-anak itu, mak ayah itu. Tapi sampai kita lupa siapa yang beri perkara itu, tuan-tuan. Anak-anak pula nanti bila dah mula kenal kawan, dah berjaya, dia celebrate dia punya keberjayaan itu, tuan-tuan. Dia sambut Allahumma salli ala Muhammad, kejayaannya itu dengan kawan-kawan lebih mewah daripada sambut dengan mak ayah. Tuan-tuan, manusia daripada tanah, makan hasil tanah, diri atas tanah, kembali dalam tanah. Tapi kenapa nak melangit, tuan-tuan? Ini kata Prof Hamka, tuan-tuan, dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita fikirkan sedalam-dalam perkara itu, banyak lagi kita boleh sentuh tentang takwa. Dan perkara itu akan menyebabkan kita rasa takwa, takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan takut kena azab, tuan-tuan. Tak, takut sebab hormat Allah cerita. Itu saja. Nak buktikan yang kita bertakwa, laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab kita rasa memang Allah beri kat kita dengan banyak, dengan sebab kita ni menghormati ataupun menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Udkhulu fi silmi kafah. Tak boleh pilih mana apa-apa yang kita suka kita buat, yang tak suka kita tak buat. Tak boleh, tuan-tuan. Tak ingat Allah tempelak afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Allah tempelak, tuan-tuan, orang macam ni. Kau beriman separuh sana, kau tak beriman separuh sini, kata Allah. Dalam bab raya Islam, dalam bab puasa Islam, bab hukum mahkamah, bab hukum hudud, bab hukum politik kau tinggal. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sepakat fuqaha dok kata, tuan-tuan, siapa yang ingkar walaupun satu huruf, tuan-tuan, siapa yang mengingkari Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran itu walaupun satu huruf dalam Al-Quran, dia menjadi seorang yang kafir. Sepakat fuqaha, tuan-tuan, semua imam mazhab 12, bukan 4, 12, tuan-tuan. Hari ni saya nak baca Yasin, contoh, tuan-tuan. Kan, tiba-tiba saya baca Yasin, Mim. Saya tambah satu huruf, tuan-tuan. Sengaja saya tambah sebab saya rasa Quran tu tak cukup sedap bacaannya. Yasin tu macam Yasin biasalah. Bila tambah Mim tu boleh lenggok lebih sikit. Kafir, tuan-tuan, yang memberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini fuqaha pendapat, tuan-tuan. Kan, tiba-tiba baca surah Al-Sajadah tadi. Kan, tiba-tiba nak baca surah Sajadah tadi. Alif Lam Tanzilul Kitab. Kita berhenti dekat lam. Sebab apa? Mim tu kita rasa macam tak cukup. Tak rasa macam apa benda lah. Tak percaya, tuan-tuan, dengan mim itu. Kafir. Tuan-tuan menggunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ayat Quran yang tak ada makna, tuan-tuan. Mim yang tak ada makna tu. Mim tu tak tahu, tuan-tuan, maknanya apa. Tak tahu. Itu pun boleh jatuh kafir. Apatah lagi yang kita tolak mentah-mentah apa yang Allah dah perintahkan, hukum hakam, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang banyak diperintah tak nak ikut, yang satu perintah kita banyak amalkan, iaitulah selawat. Bagus, tuan-tuan. Tapi yang satu pun dah penting, kenapa kita abaikan yang banyak Allah perintahkan itu? Terutamanya takwa. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pesan takwa ni banyak, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi takwa mesti beriman dulu. Dan sifat-sifat orang beriman itu ada 4. Sifat-sifat orang bertakwa itu, sifat-sifat orang beriman itu adalah dia bertakwa kemudiannya.
Dan sifat orang bertakwa itu ada 4, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kita bincangkan tadi. Tuan-tuan, tapi dalam surah Al-Mu'minun, banyak pula sifat-sifat yang diterangkan, ciri-ciri orang yang bertakwa. Bertakwa ke tuan-tuan? Tak, tuan-tuan. Itu bukan sifat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang memenuhi sifat-sifat orang beriman. Yang mana orang beriman? Ada dalam surah Al-Mu'minun. Solatnya, zakatnya, bermacam-macam ciri yang diceritakan ke dalam itu, sehinggalah diceritakan bab syurga dan neraka dalam surah Al-Mu'minin itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjuk pentingnya jadi orang beriman, diceritakan orang kata sibuk hutang, hutang panjang betul ayat dia, satu muka surat. Tuan-tuan, cerita bab orang mukmin pun satu muka surat, dua muka surat, tuan-tuan, sama. Bezanya hutang itu diberikan satu ayat penuh. Kerana beratnya hutang itu jika tidak dicatat. Nak tunjuk perlu dicatat, perlu diingat, seperti mana surah Al-Baqarah. Pentingnya surah Al-Baqarah. Nak ingat satu ayat itu satu terus susah sangat. Pening tuan-tuan, penat. Satu ayat terus nak kena hafal, nak kena hantar, tak boleh separuh-separuh. Nak hantar kat ustaz-ustaz, kena hantar sekali jalan. Sebab apa? Sebab hutang tu penting. Hutang tu tak boleh separuh jalan tulis. Tak boleh. Kena tulis penuh. Allah bagi kiasan-kiasan yang sebegitu banyak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu muka, tuan-tuan. Surah Al-Mu'minun cerita tentang bagaimana nak jadi orang beriman. Yang beriman itu adalah tanda kecemerlangan, dan kecemerlangan itu digapai melalui rasa takwa selepas mana beriman. Itu semua diceritakan satu dua muka surat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tinggal, tuan-tuan? Perempuan nak mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, yang ketiganya adalah qana'atu bil qalil. Qana'ah bil qalil. Yang pertama tadi apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama tadi al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya al-amalu bitanzil. Turun apa-apa perintah kena ikut. Semua kena ikut, walaupun itu adalah perintah yang sangat kecil dan rasa tak masuk akal. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan perintah itu bukan sekadar perintah fizikal, bahkan perintah bacaan pun kita kena pastikan tepat, seperti mana yang kita sebut bacaan Quran tadi, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qana'ah bil qalil. Rasa berpada-pada dengan yang sedikit, kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan, saya nak tanya satu soalan. Kalau sejuta banyak tak, tuan-tuan? Ataupun saya sebut kalau bilion. 1 bilion banyak tak? Saya yakin semua orang akan cakap banyak, tuan-tuan. Tapi itulah kata manusia. Itulah masalah manusia. Bab duit ringgit ni, 50 pun rasa banyak dah. Tapi apakah maksud qana'ah? Apa maksud qana'ah ni, tuan-tuan? Qana'ah bil qalil. Berpada dengan sedikit. Tuan-tuan, dunia ni yang sebenarnya sedikit. Bukan duit, tuan-tuan, bukan. Qana'ah. Rasa sedikit tu apa? Dunia ni sebenarnya sikit. Bayangkan, tuan-tuan, subuh tadi kita bangun sembahyang solat sunat qabliyah. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat. Apa ganjaran yang kita dapat, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, khairum minat dunya wa ma fiha. Lagi baik daripada dunia dan isinya. Itu solat sunat. Apatah lagi kalau kita bangun solat subuh sekali. Tuan-tuan, solat Lailatul Qadar. Berapa bulan kita dapat? 1000 bulan. Bukan, tuan-tuan. Bukan 1000. Apa kata Allah? Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Sebab yang bagi tu siapa, tuan-tuan? Sebab yang bagi tu Allah. Allah boleh beri apa sahaja tanpa balasan. Tapi yang kita kejar adalah dunia, tuan-tuan. Sebab tu sampai ada ulama kata ringgit ni berhala. Ringgit RM ni berhala dah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Memang Nabi pernah sebut kesusahan itu boleh membawa kepada kekufuran, kata Nabi SAW. Cuma persoalannya, kalaulah kita kaya, adakah kaya ini akan mencukupkan kita? Tak, tuan-tuan. Hatta zurtumul maqabir. Berapa ramai antara kita yang lalai sangat dengan sebab kekayaan. Sampai kata Nabi SAW, bila diberi 2 lembah emas, kata Nabi SAW, cukup tak, tuan-tuan? Kalau logik kita kata cukup.
Sebab berapa harga emas kita sekarang? 300 lebih kan? Saya tak tahu sangat tuan-tuan sebab saya ni jenis kilo-kilo je kalau beli. Gurau tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Dapat emas yang sebegitu 2 lembar. Dapat emas nak cari lagi tuan-tuan. Tak cukup. Naik gaji rasa tak cukup. Sama je lah tuan-tuan. Dapat bonus lagi rasa tak cukup. Sebab dia rasa ada orang yang dapat lebih daripada dia. Sampai tahap takkan memenuhi pun nafsu seseorang itu, kata ulama, kecualilah tanah. Kecuali mati je tuan-tuan, baru nafsu mati. Duduk atas katil sakit tuan-tuan, tak boleh pergi sembahyang. Datang pengurusi umum, kan? Umumkan. Okey, siapa hari ni dapat datang sembahyang subuh, kita bagi RM2,000 setiap seorang. Tuan-tuan, orang yang duduk atas katil tadi, sanggup tuan-tuan, rahmati Allah, diusung katil, datang surau. Sanggup tuan-tuan. Itu manusia. Kalau tak boleh nak usung katil, dia minta orang lain usungkan tuan-tuan. Selagi mana ada harapan untuk hidup, pasti dan pasti kerja untuk dunia. Itu manusia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang sebegini dia susah nak berjaya. Sebab berjaya itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecemerlangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah, orang-orang yang kita nampak macam zuhud sangat, pakai kopiah, pakai jubah, keluar jalan-jalan, nampak macam miskin dan sebagainya, ketahuilah hatinya itu tenang dan kekayaannya itu kekayaan yang tidak boleh dikira di atas dunia. Tuan-tuan tengok, jalan-jalan, celuk kecil, tak ada duit, tiba-tiba ada duit. Normal tuan-tuan, sebab Allah yang berikan keberjayaan itu. Dia rasa tenang untuk semua perkara tuan-tuan. Wal isti'dadu birrahil, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang terakhir tuan-tuan. Yang menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa itu adalah apabila dia sedia, bila dia nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, sedia habis untuk berjumpa Allah. Tanya dada kita cukup dah tuan-tuan. Tepuk dada kita ni, tanya tuan-tuan, tunjuk kat diri kita. Kalau sejam ataupun 2 jam lagi, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita tuan-tuan. Sedia tak kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sedia tak kita nak dongak menatap, berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kematian memang sakit. Tapi dengan sebab ada rasa rindu, orang takwa ni tuan-tuan, orang beriman ni, dia nak sangat lalu pintu kematian. Sebab kematian ataupun kebahagiaan yang dia rasa, kerinduan yang dia bawa itu akan menutup kematian, akan menutup rasa-rasa sakit kematian. Itu tuan-tuan orang beriman, orang bertakwa. Tuan-tuan yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir daripada saya tuan-tuan, jadilah makhluk asing atau jadilah musafir lalu. Sebab tempat utama kebahagiaan itu adalah apabila kita pulang ke kampung halaman kita, iaitulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya serah semula kepada opah kita. Terima kasih. Masya Allah Ustaz, Masya Allah, banyaknya malam kita dapat. Siapa yang tak datang, tak dengar, rugi sangat. Alhamdulillah, syukur. Peringatan dan juga banyak benda yang Ustaz bagi kat kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey Ustaz, setakat itu dulu. Lepas ni kita ada perempuan, lepas ni 9.30 kita ada kelas vokal Cikgu Siti Hajar, Selasa malam Rabu ya. Jadi siapa yang ke lapangan bolehlah join, ada link di sana diwar-warkan untuk belajar macam mana nak tarik nafas, untuk panjangkan nafas, untuk baca Al-Quran mengikut wakaf dan juga yang ditentukan ikut Quran punya wakaf. Okey, setakat itu dulu perjumpaan kita malam ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih kepada para jemaah yang bersama kita pada malam ini, 130 lebih, dan juga terima kasih kepada para penyumbang dan juga para dermawan yang sentiasa tidak jemu-jemu menyumbangkan harta-harta berkongsi bersama dengan SPAQ untuk menjalankan aktiviti ilmu di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Ustaz, untuk itu kita berhenti dulu. Sila tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-A'd. Silakan. Baik, terima kasih. Kita sama-sama tangguh dengan kafarah al-majlis dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Ustaz. Aman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.